Assalamualaikum, hai Jamal MA di sini. Okey, lama kita tidak upload video kan. So, untuk video kali ini saya akan berkongsikan tentang suspension, okey. Dan bagaimana kita pilih suspension kan. Okey. Seperti biasa sambil menonton jangan lupa subscribe channel Jamal MA agar anda sentiasa update dengan video-video terkini. Suspension ni daripada suspend kan. Suspend maknanya ditahan kan. Contohnya ialah ditahan lah, maksudnya ditahan kan. Jadi suspension di kereta ni dia menahan getaran ataupun menyerap getaran ataupun menahan impact. Okey. So ada orang dia panggil gegantungan kan, sistem gegantungan. Okey, yang ini pun tidak salah juga sebab suspension ni sebenarnya dia memegang bahagian-bahagian pegun yang disambung dengan bahagian yang bergerak. Okey, ini adalah asas kan kenapa suspension ni ada. Dan ada juga yang suspend kan, suspend tegang kan. Jadi ini pun sama juga, dia membawa maksud yang sama juga. Seperti kalau kita tengok bushing tu kan. Okey, semua getah-getah ni tegang dan dia tegang tetapi tidak keras kan. Begitu juga spring, dia tegang dan dia boleh luntur kan. Kemudian begitu juga absorber, dia tegang dan boleh luntur. Okey, ini beza dia. Tegang dan keras. Okey, kalau tegang dia boleh luntur, kalau keras langsung tidak boleh luntur kan. Jadi bila dia tidak boleh luntur, dia tidak dapat menyerap getaran. Okey, sebagai contoh, kalau anda ambil sebatang pipe lah kan, anda ketuk di sini dan getaran tu akan dipindah ke sana kan, sebab getaran itu ataupun impact itu tidak dimatikan. Tetapi bila kita getah lah kan, contoh getah, kita ketuk, contohlah kita ketuk di sini dan sini kita tidak mendengar apa-apa kan, sebab dia serap getaran, dia serap impact. Okey. So apa yang ada dalam sistem suspension ataupun suspension system, okey, mula-mula adalah bushing ataupun rubber bush. Okey, yang ini biasalah kita tengok kan di arm dan yalah di mana-mana lah di bahagian bawah kereta tu kan. Okey, kita akan melihat getah-getah hitam kan. Ada juga yang warna biru kan. Produk aftermarket adalah keluarkan benarkan, tapi biasa yang datang dari kilang ni memang dia getah hitam lah kan. Okey, bushing dan spring. Okey, yang spring ni biasalah kita memang tengok dia di belakang ada, di depan pun ada kan. So spring ni maksud dia tujuan dia akan menolak semula selepas tayar itu terangkat kan, dia akan tolak semula ke bawah. Ketiga, absorber. Okey, absorber ni maksud dia penyerap hentak kan. Apabila tayar kita menerima impact yang kuat, okey, dan tayar kita akan naik kan, dalam masa yang sama kereta kita akan bergerak ke bawah kan, bumper ke bawah kan. So jika tiada absorber ni, okey, apa yang akan jadi kepada kita? Contoh kan. Macam tidak selesa lah kan. Kita macam macam jatuh di atas tanah kan. Sebab hentakan tu tidak diserap. Itu sebab kita pakai absorber kan. So bila kita patut menukar absorber, pertama apabila kita melanggar lubang dan kita dengar bunyi yang sangat kuat, bang gitu kan. Okey, yang ini mungkin absorber kita sudah matilah, sudah haus kan, sudah tidak berfungsi dengan baik. Kemudian apabila kita tekan dan hayunan kereta kita terlalu kuat, okey, yang ini kita perlu tukar juga absorber kan. Kereta kita dapat penjuru, kita tekan ke empat penjuru tu kan. Tetapi biasanya bila kita tekan satu penjuru dan kita dapati kereta kita sangat mudah ditekan dan menghayun sangat kuat, okey, maknanya kita perlu tukarlah ke tempat tu kan. Tidak payah lagi kita tukar lagi depan belakang kan. Belakang satu set, depan satu set, tidak payah. Kita tukar satu kali. Macam tu kan. Barulah perfect kan. Kemudian bagaimana kita pilih suspension kan? Kadang-kadang kita ni biasa kita naik taraf lah kan, kita punya suspension kan. Okey, untuk rubber bush ni, okey, kita boleh gunakan aftermarket product yang diperbuat daripada PU kan. PU bush kan, tetapi yang ini dia tidak dapat menyerap
getaran ataupun hentakan dengan baik lah, dan kereta kita akan menjadi sangat keras kan. Tetapi untuk kegunaan litar yang ini memang sangat perfect lah kan, sebab kita akan mengambil seleko dengan sangat cun lah kan, macam tu. Kemudian spring dan absorber kan. Spring ni ada yang coil over, ada yang leaf kan. Yang ni spring 4 wheel drive, leaf spring kan, ataupun lori dorang gunakan lah kan. Sebab dia mudah kekerasan dan kelembutan ataupun kelunturan dia sangat senang dinaik taraf kan, berbanding dengan coilover spring. Okey. Dan absorber kan. Okey, absorber ni ada yang soft. Okey, yang soft ni yang datang dari kilang lah kan. Kemudian medium soft ataupun medium hard kan. Dan yang ketiga adalah hard. Okey. So kebiasaannya kita akan tukar kita punya spring supaya jadi lebih rendah kan, pendek pula. Supaya kereta kita lebih rendah, dan titik graviti kereta kita semakin baik, okey, semakin rendah. Jadi bila kita gunakan sport spring ni sangat keras kan, berbanding spring OEM spec kan. Dan kita gunakan spring absorber standard kan, boleh juga. Cuma kadang-kadang masalah dia absorber yang kita pakai itu, absorber spek kilang yang kita pakai itu, dia akan cepat mati kan, sebab dia menahan beban yang sangat berat dengan tempoh masa yang sangat panjang. Okey, jadi dia cepat rosak. So solution dia, kita gunakan spring performance. Okey, spring performance ni dia tidaklah terlalu keras, dia tidaklah terlalu lembut. Okey, yang kita panggil medium soft ataupun medium hard kan. Jadi ini dia akan dapat menahan beban berat kereta kita dengan baik lah kan. Okey. So bila kita gunakan performance absorber dan load spring kan, ataupun sport spring kan, so kereta kita sangat rendah, agak rendah kan, dan sedap ambil corner, laju pun sedap kan. Tetapi dalam masa yang sama kita masih boleh merasa keseronokan ataupun keselesaan memandu kan. Dan kalau kita bumping pun kan, kereta kita tidak sagat kan. Tapi kalau kita pakai spring standard, spring sport dan absorber standard, kereta kita akan sagat kan. Jadi yang ketiga adalah kita gunakan sport spring bersama heavy duty absorber. Okey, yang ini kereta kita akan menjadi sangat keras kan. Jadi mungkinlah kita tidak akan selesa bila kita terpijak sedikit lubang ataupun terpijak sedikit batu, kita merasa getaran tu dia akan pindah ke badan kita kan. Sebab suspension kita dia tidak dapat menyerap hentakan tu dengan begitu baik kan. Jadi kita tidak selesa lah kan. Ada juga orang yang menggunakan adjustable suspension kan, spring dan absorber kan. So yang ini sangat famous lah, sangat popular lah semenjak beberapa tahun ni kan. So jika anda ingin menggunakan spring ini ataupun suspension begini, okey, tidak ada masalah, terpulanglah kan. 4 bit masing-masing. So yang ini kelebihan dia, kita boleh adjust ataupun kita boleh tala lah ketinggian, kerasnya, lembutnya kita punya suspension kan. Jadi bagi orang yang suka main spring pula, orang yang suka main rim, suka main tayar kan, okey, sekejap-sekejap saiz 17, sekejap-sekejap saiz 18, sekejap-sekejap saiz 19 kan. Okey, yang ini sesuai bagi anda. Sebab daripada saiz 17 ke saiz 18 ataupun ke saiz 19 boleh jadi kereta kita sagat kan. So mengelakkan kereta kita sagat kan, tayar kita sagat, kita adjust lah, kasih tinggi sedikit kan. Dan untuk supaya kita dapat rendah maksimal kan, serendah-rendah yang mungkin kan. Okey, yang ini pun kita boleh gunakan adjustable suspension ni kan. Sebab kalau kereta kita terlalu laju kan, kita perlu rendahkan serendah-rendahnya kereta kita, okey, supaya tidak mudah membuang lah semasa kita mengambil seleko pula, semasa kita mengambil seleko kan, macam itulah. So itu adalah info-info asas lah kan yang anda boleh
ambil kira lah jika Anda ingin mengubah ataupun menaik taraf suspension Anda kan. So, terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel Jamal MA. Assalamualaikum. Bye-bye.